Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada pagi ini kita sambung lagi bacaan dari surah Al-Baqarah. Pada hari ini kita akan baca dari ayat yang ke-115. 115 dari muka surat 18 juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib, فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Dialah Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapis yang sempurna. Dialah Allah yang memperhiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Dialah Allah yang memperjalankan matahari dan bulan sehingga akhirnya kita tahu dan kita sedar tentang kiraan waktu dan zaman. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah untuk sekalian alam. Dialah merupakan Rasul yang terbaik dan penghulu sekalian Nabi dan Rasul, menjadi bagi kita contoh dan juga tauladan. Dan mudah-mudahan dengan petunjuk dan ajaran dari baginda, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya. Juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat baginda yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sebut semalam, tidak ada perkara yang ataupun contoh teladan paling baik dalam kehidupan kita dalam beragama ialah contoh daripada generasi salafus salih yang kita sebut sebagai golongan salaf. Salaf ni generasi emas umat Islam. Mereka lah generasi terbaik. Mereka lah yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup dengan aku. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi selepas mereka. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi selepas mereka. 3 generasi emas awal umat Islam itu adalah contoh bagaimana umat ini sepatutnya mengikut petunjuk dan panduan dari Nabi mereka. Apa yang keluar daripada mulut para sahabat, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi ajar mereka akan ikut. Dan dalam hadis ada yang menyatakan la azidu wa la anqus, pada ajaran Nabi ini kami tidak tambah dan kami tidak kurangkan. Kami tak tambah, kami tak kurang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut aflaha in sadaq, kalau lelaki ni betul ikut apa yang aku ajak, dia tak tambah dan dia tak kurang, dia buat seperti mana dia kata, aflaha, dia akan menjadi orang yang berjaya. Berjaya di sini maknanya dia akan masuk syurga. Jadi sebab itu kita sebagai umat akhir zaman, cita-cita kita adalah bersama dengan para muhajirin dan ansar dan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menjadi jalan untuk kita sampai kepada cita-cita kita itu ialah panduan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa lagi yang nak menghubungkan kita dengan generasi dulu? Tak ada.
Yang boleh menghubungkan kita sampai kepada generasi awal adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita kata pakaian kita hari ni sama dengan mereka, mungkin mereka berbeza sikit dengan kita. Kalau kita nak kata makanan mereka sama dengan kita, dia makan apa yang kita tidak makan, dan kita makan apa yang mereka tidak makan. Kalau nak kata rumah kita ni sama dengan dia, boleh jadi rumah kita besar. Tapi yang boleh kita relate, rumah mereka dah tak ada, pakaian mereka dah tak ada, makanan mereka dah tak ada. Semua tu generasi tu telah berlalu. Tapi yang boleh menghubungkan kita dengan mereka adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab apa? Al-Quran yang ada di zaman sahabat, itulah Al-Quran yang kita sedang baca ni. Sama. Quran zaman Nabi dengan Quran zaman kita sama. Dan apa yang diamalkan oleh para sahabat ada diriwayatkan. Mereka sendiri meriwayatkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka, diriwayatkan sampailah ke zaman ini. Kita boleh baca apa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran dan petunjuk dari Nabi SAW. Jadi penghubung kita dengan generasi salaf ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan itulah juga penghubung antara kita dengan Nabi SAW, yang kita sebut semalam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka ilmu yang diwariskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang teguh dan kuat berpegang dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan untuk berpegang dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah bukan sekadar pada tema, moto atau retorik semata-mata. Sebaliknya, nak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mesti senantiasa baca Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar hadis, berusaha memahami hadis dan mengamalkan apa yang kita belajar dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan taufik dan hidayah untuk terus kita menyebarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mudah-mudahan masjid-masjid, pusat-pusat pengajian, majlis ilmu terus subur dengan pembacaan Al-Quran serta As-Sunnah, dan ramai orang yang mengikutinya. Semalam kita baca tentang siapakah yang paling zalim. Allah Ta'ala kata, berbanding orang yang menghalang daripada disebut nama-nama Allah di masjid. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada mereka yang menghalang daripada disebut nama Allah di masjid-masjid. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, dan berusaha untuk meruntuhkannya. Kita dah sebut semalam, meruntuhkan masjid di sini bukan dalam soal binaannya, kerana orang musyrikin Mekah mereka juga membina Kaabah. Setelah Kaabah banjir, mereka bina balik. Mereka juga orang berkhidmat kepada Masjidil Haram. Tetamu Allah, jemaah haji yang datang, mereka khidmat, bagi makanan, bagi minuman, berkhidmat kepada jemaah haji. Tapi apa yang mereka lakukan itu Allah Ta'ala sebut wasa'a fi kharabiha. Mereka berusaha meruntuhkannya. Kenapa? Kerana makmurnya masjid bukan dengan binaan. Makmurnya masjid dengan ilmu dan ibadah. Kalau nak banding masjid Nabi dengan masjid kita, jauh lebih indah masjid kita pada binaan. Tapi nak banding imarah, masjid Nabi dululah kita sebut ni. Masjid Nabi sekarang ni memang cantik lah.
Masjid Nabi dulu dibina dengan batang-batang kurma dan pelepah-pelepah kurma. Masjid Nabi dulu, sehingga bumbung masjid ni boleh pegang dengan tangan. Rendahnya dia, sehingga orang boleh mari menumpang di masjid, duduk di satu tempat nama dia suffah. Itu binaan dia, labinah, dibuat daripada bata dan tanah liat, tapi makmur. Nak banding dengan Masjidil Haram pada masa tu, jauh lebih cantik Masjidil Haram masa tu. Tapi Masjidil Haram pada di awalnya penuh dengan patung-patung berhala, dan mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla padanya. Sebaliknya mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tiba-tiba Nabi SAW nak datang, nak salat situ, dihalang. Sahabat-sahabat nak beribadat, dihalang. Maka Allah Ta'ala kata, inilah orang yang paling zalim. Setelah daripada itu Allah Ta'ala menjelaskan yang kita baca hari ini, walillahil masyriqu wal maghrib. Bagi Allah timur dan juga barat. Fa aynama tuwallu, ke mana saja kamu arahkan dirimu, yakni ke kiblat untuk menghadap Allah, fa thamma wajhullah, maka disitulah arah yang diredai oleh Allah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu arahkan, kamu palingkan wajahmu, disitulah arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini merunjukkan istiqbalul qiblah fi salawat. Ayat ini memberi kedamaian kepada Nabi dan para sahabat yang telah dikeluarkan daripada Mekah setelah dihalang daripada mengimarahkan Masjidil Haram. Mereka nak dibunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Maka apabila sampai ke Madinah tu pula, pada peringkat pertama nak dilunakkan hati orang Yahudi selama 16 atau 17 bulan, Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Ta'ala kata, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, mana saja kamu menghadap, disitulah arah yang diredai oleh Allah. Namun setelah daripada 17 bulan, Nabi SAW pada saat itu sering mengangkat wajahnya ke langit, minta dengan Allah untuk kembali menghadap Masjidil Haram. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tukar kiblat balik ke Masjidil Haram. Tapi ayat ini menunjukkan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa mana saja arah dalam solat ni, yang paling utama adalah kita menghadap atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga pandangan kata ayat ini bukan merujuk kepada kisah kiblat tu. Bahkan ayat ini juga menjadi dalil, bal nazalat hadhihi al-ayah ala rasulillah idnan min Allah an yusalliya al-mutatawwi' haitsu tawajjaha. Ayat ini diturunkan untuk Allah memberi keizinan kepada orang yang salat sunat. Orang yang salat sunat menghadap mana-mana arah dalam musafirnya ataupun dalam salat khauf. Bila kita salat sunat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
فعن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bila dia salat sunat di atas kenderaan, salat sunat di atas tunggangan, naik unta, sambil naik unta salat sunat. Maka mana kiblat dia? Kiblat dia ialah ke mana arah unta dia pergi. Lalu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat sunat di atas kenderaan dia, menghadap mana saja unta dia pergi. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam hal salat sunat, seorang itu dibolehkan untuk salat di atas kenderaannya dan menghadap ke arah ke mana sudut perjalanan yang dia pergi. Berdasarkan ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau nak semayang, ada mula-mula nak angkat takbir tu, kita pun cari arah kiblat mana masa tu, angkat takbir Allahu akbar. Bila masuk je salat, kemudian mana saja arah unta kita ke, kereta kita ke, kalau nak salat sunat dibenarkan. Adapun salat fardu tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda salat fardu di atas kenderaan. Bahkan kalau nak salat fardu kita berhenti salat, dan Allah Taala dah bagi keringanan pada salat fardu dengan kasarnya salat bila musafir dan juga jamaknya salat bila berhajat. Dalam bab salat fardu dah ada keringanan pada jamak kasar pada salat fardu. Adapun pada salat sunat, dibolehkan salat sunat dalam perjalanan di atas kenderaan. Kalau kenderaan kita tu memang berat. Tapi sekarang ni kalau nak salat atas kenderaan besar, kita lah ni kenderaan kita dah besar. Seperti contoh kita naik kapal. Kalau naik kapal, salat fardu tu memang kita menghadap kiblat lah. Ataupun naik kapal terbang. Dalam musafir kita, kalau tiba-tiba waktu salat, tiba-tiba nak salat sunat, maka salatlah ke arah mana-mana arah yang dia menghadap. Kerana dalam bab hukum salat sunat ada keringanan dalam bab ini berdasarkan perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan kemudian dalam hadis juga menyebut kiblatnya ahli Madinah ma bainal masyriqi wal maghrib. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ma bainal masyriqi wal maghrib, qiblah di antara timur dan juga barat adalah arah kiblat. Ini adalah kiblatnya ahli Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kiblat ini sebenarnya macam kita sebut, kita bukan menyembah Kaabah. Sebaliknya kita menghadap kiblat kerana Allah yang memerintahkan kita menghadap kepada Kaabah. Jadi kalau orang di belakang kita ni jauh 1000 kilometer, kita nak betul kena bangunan Kaabah tu, kalau kita lari 1 darjah dekat sini, nescaya dekat sana memang banyaklah lari. Tapi soal kiblat ini tidak diwajibkan seorang itu yang berada di luar daripada kota Mekah untuk menghadap betul-betul kena Kaabah. Sebaliknya dia menghadap jihah, kita bagi jihah ni arah. Mana arah Kaabah? Sana. Mana kalau orang tu lari 1 darjah, 2 darjah, selama mana dia tidak bengkok sampai daripada utara pergi ke barat ataupun daripada selatan pergi ke timur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah."
Antara timur dan barat, kalau menghadap belah sini timur, belah sini barat, tengah-tengah ni itulah kiblat. Dan ini menunjukkan bahawa menghadap kiblat dimaksudkan padanya adalah jihah, yakni arah, bukannya binaan Kaabah. Sebab tu bila kita naik kapal terbang, kapal terbang duduk atas, kalau kita kata nak menghadap Kaabah, mesti kita tunduk bawah sikit, condong. Pasal apa? Pasal kapal terbang tu duduk atas, Kaabah duduk bawah. So nak menghadap binaan Kaabah kena condong sikit biar dia kena ni. Tapi tak, kita menghadap jihah, arah. Duduk atas kapal terbang pun kita menghadap arah dia. Jadi sebab itu dalam bab memahami persoalan kiblat ini, maksud yang utama adalah kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala pada apa yang Allah suruh kita hadapkan bila kita salat. Yang lebih utama ialah kita memahami bahawa walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah itu dialah pemilik timur dan barat. Mana-mana saja kamu alihkan wajahmu, maka disitulah arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dalam ayat yang seterusnya, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata, mereka ni siapa? Orang-orang musyrik. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata Allah itu memiliki anak. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Allah Ta'ala kata, daripada apa yang mereka tuduh itu. Siapa yang mengatakan Allah yang ada anak ni? Ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama yang paling famous, Kristian, yang kita panggil sebagai Nasrani. Mereka kata Nabi Isa anak Allah. Kumpulan yang kedua, orang Yahudi. Mereka berkata Uzair anak Allah. Kumpulan yang ketiga, golongan musyrikin Arab. Musyrikin Arab, mereka mengatakan malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa yang mereka tuduh itu adalah dusta, dan maha suci Allah daripada memiliki anak. Lalu Allah Ta'ala kata subhanah, maha suci Allah, idza ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan dialah yang memiliki segala apa yang di langit dan juga di bumi. Kullun lahu qanitun, dan setiap sesuatu yang di langit dan di bumi itu tunduk kepada kekuasaannya, tunduk kepada kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di sini, selain daripada menolak atau menjawab tuduhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa dia adalah pemilik langit dan juga bumi serta segala yang ada di dalamnya, dan dialah yang berkuasa mengaturkan segala yang ada. Dia pencipta mereka, dia pemberi rezeki kepada mereka, dia memperjalankan mereka dan mengaturkan mereka seperti mana yang dia kehendaki, dan semuanya itu menjadi hamba bagi Allah dan tunduk di bawah kekuasaannya. Maka tiba-tiba macam mana fa kaifa yakunu lahu waladun minhum, tiba-tiba mu kata sebahagian daripada makhluknya itu sebagai anaknya. Jadi Allah Ta'ala jawab dengan apa? Yang mu kata anak Tuhan tu sebenarnya makhluk ciptaan dia. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan dia memiliki, bukan Nabi Isa je,
bukan malaikat je, bukan Uzair je, semua yang di langit dan di bumi ni adalah makhluk ciptaan Allah. So kalau nak kata Nabi Isa tu anak Tuhan, hak lain pun serupa dengan dia je. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Setiap daripada mereka, yakni makhluk ciptaannya, tunduk dan patuh kepada kekuasaannya. Sebab tu saya sering ingatkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang berkata tentang Tuhan tanpa ilmu ni, sebenarnya dia tidak menilai Tuhan dengan sebenar-benar penilaian. Orang yang kata Tuhan ni ada anak ni, dia tak reti betapa agungnya kedudukan Tuhan, sehingga tak layak bagi Tuhan ni untuk kata dia ada anak. Tapi bila ada yang kata Tuhan ni ada anak, sebab dia tak reti betapa agungnya Tuhan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun bi yaminih. Allah Subhanahu wa taala ni, langit dan bumi ni dalam genggaman dia je. Tiba-tiba ada manusia kata Tuhan ni memiliki anak. Sangat-sangat mereka tak tahu betapa agungnya Tuhan, dan sangat-sangat mereka tak tahu betapa murkanya Tuhan dengan tuduhan tersebut. Kita baca setiap kali datang bulan Disember, kita ingatkan orang Islam supaya jangan sambut Christmas, kerana Christmas adalah hari orang-orang yang orang-orang yang mendakwa Tuhan itu memiliki anak, dan mereka menyambut kelahiran anak Tuhan. So mereka merayakan Merry Christmas sebagai perayaan menyambut kelahiran anak Tuhan. Lalu orang Islam, siapa-siapa pun daripada umat Islam, janganlah sekali-kali terlibat dengan upacara tersebut, kerana langit dan bumi Allah Ta'ala sebut dalam Quran hampir pecah dan terbelah. Gunung pun hampir hancur berkecai apabila mendengar tuduhan tersebut. Begitulah juga pada orang yang menyambut dan memuja dewa-dewa yang mereka anggap sekutu bagi Allah, yang mereka anggap itu juga Tuhan yang boleh mereka doakan. Allah juga murka kepada perkara tersebut. Lalu jangan siapa pun di kalangan umat ini bersekongkol dengan orang musyrikin dalam menuhankan sesuatu yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai bukti bahawa dia tidak memiliki anak, Allah Ta'ala kata dia adalah pemilik langit dan juga bumi. Qala Allah Ta'ala, dalam satu tafsir diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tafsir ayat ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis kursi, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakan aku, dan tak sepatutnya mereka buat macam tu. Dia telah juga menghina aku atau mencela aku, dan tidak sepatutnya mereka melakukan perkara itu, ataupun tidak boleh mereka buat macam tu. Bahasa mudah ni, anak Adam mendustakan aku, dan sebenarnya mereka tak boleh buat macam tu. Anak Adam juga mencelaku, dan mereka sebenarnya tidak boleh buat macam tu. Amma takdzibuhu iyyahu fayaz'amu anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Orang yang mendustakan aku ialah bila mereka kata
aku tidak mampu mengembalikan mereka seperti mana mereka ada dulu. Maksud seperti mana mereka ada dulu, orang yang tak beriman kepada hari kiamat, dia kata takkanlah Tuhan nak boleh hidupkan semula. Maka orang ni mendustakan Allah. Hak ni hak kita marah bila orang buat filem mentega terbang tu. Yang saya sebut tentang kelahiran semula. Siapa yang mempercayai reinkarnasi, maka secara automatik dia mengkufuri hari kiamat, mengkufuri hari kebangkitan. Dan siapa yang mengkufuri hari kebangkitan, maka dia telah kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menghina aku adalah kau perkataan mereka, aku ni memiliki anak, maka itu satu penghinaan, syatam dipanggil, celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasubhani, maha suci aku, kata Allah, daripada mengambil satu pasangan ataupun anak. Allah tidak memiliki pasangan dan Allah tidak memiliki anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini menunjukkan Allah sangat-sangat murka apabila seorang itu mengatakan bagi Allah ada anak. Allah sendiri kata, hamba aku ni dia dustakan aku dan dia cela aku. Siapa cela Allah tu? Orang yang kata Allah ada anak, mereka telah mencela Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah daripada memiliki anak, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, maha tingginya Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Siapa saja yang kata Allah memiliki anak, maka dia telah berada dalam kemurkaan Allah yang besar. Patutlah langit dan bumi hampir hancur, sebab mereka takut kemurkaan Allah akan menimpa mereka. Cuma manusia hari ni dia duk main relax je. Dia relax. Gimana pun harmoni. Atas dasar keharmonian beragama, mereka pun bertoleransi sampai ke tahap bersekongkol dalam perayaan orang kafir yang sebenarnya Allah sangat murka ke atas mereka. Bahaya ni. Atas nama harmoni, mereka merayakan, meraihkan, malah mengucapkan tahniah kepada orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka, padahal Allah murka. Jadi kalaulah kita ni banding dengan nama-nama Allah yang lain, bila kita dengar kekuasaan Allah yang maha tinggi, dan bila kita tahu besarnya kemurkaan Allah, tak sanggup. Tak sanggup. Allah ni memang dia maha tinggi kasih sayangnya, tapi Allah juga maha keras azab seksanya. Seorang tu bila dia kenal Allah dengan nama dan sifat Allah, bila Allah Ta'ala kata siapa yang tuduh aku ada anak, dia bererti mencela aku, maka dia tahulah kedudukan dia sangat bahaya. Sebab tu kita tegas dalam masalah ni. Mana-mana event, mana-mana acara yang mana ada padanya unsur-unsur mempertuhankan selain Allah, ataupun mendakwa bagi Allah itu ada anak, ataupun mengagungkan sesuatu lebih tinggi daripada Allah, maka kita berlepas diri daripadanya. Kita tak nak ada kaitan langsung. Kerana apa? Kerana kita lebih cinta akidah kita berbanding dengan mencintai jiran tetangga kita. Kita lebih cinta kepada agama kita daripada kita cinta kepada masyarakat negara kita. Kita lebih cinta kepada Tuhan kita daripada kita cinta kepada pemimpin kita. Kita lebih cinta kepada akidah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
berbanding dengan kefahaman-kefahaman yang ada pada semua manusia. Kerana disitulah kemuncak keimanan yang kita telah persembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu akidah ni adalah isu yang sangat penting bagi kita. Menganggap Tuhan ada anak itu bukan isu main-main, tak. Besar kemurkaannya di sisi Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi. Jadi bila mereka kata Allah ada anak, Allah kata ini adalah celaan bagiku. Tak usah kata bagi Allah. Kita pun kalau tiba-tiba mari orang mengaku anak kita, anak aku hok mana ni kita kata jangan main-main. Bila masa pula aku pergi nikah dengan makmu ni, tak? Tiba-tiba dia mari mengaku anak kita. Hak kita tahu lah anak kita tu tahu betul lah tiba-tiba. Ataupun kita marah dah tahap pertama, orang kata bapa kita, ayah kita ada anak. Kita tahu ayah kita ni dia kahwin, mak kita je isteri dia. Ataupun dia kahwin 2, kahwin 3, kita tahu mana anak-anak dia. Tiba-tiba mari seorang dia kata aku ni anak ayahmu. Mak hak mana? Dia kata hak ni hak tak kahwin. Marahlah kita. Marahlah kita ni. Berani dia cela ayah kita buat benda tak elok. Tu orang panggil first degree dengan second degree. Tahap pertama tuduh kita sendiri ada anak, marahlah kita. Tahap kedua tuduh ayah kita ada anak, marah juga. Allah Azza wa Jalla pertama dia sendiri marah berdasarkan hadis yang kita baca. Allah sendiri marah bila orang tuduh dia ada anak. Dan yang kedua, langit bumi pun marah bila Allah dituduh ada anak. Dan begitulah kita sebagai orang beriman kepada Allah patut kita marah apabila orang kata Tuhan kita memiliki anak. Jadi isu ni sangat besar. Kullun lahu qanitun, dan Allah Ta'ala kata semua makhluk patutnya tunduk kepada dia. Jadi walaupun Nabi Isa tu sangat taat kepada Allah, walaupun Uzair tu sangat taat kepada Allah, walaupun malaikat tu sangat taat kepada Allah, tapi ketaatan mereka bukan sebagai anak kepada Allah, bahkan ketundukan mereka itu semua kerana mereka adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dan apabila dia berkehendak kepada sesuatu maka dia hanya berfirman kepadanya kun, jadilah dia. Inilah kekuasaan Allah. Jadi ayat ni secara tidak langsung nak jawab kenapa orang kata Nabi Isa tu anak Tuhan, sebab dia jadi tak ada ayah. Maka Allah Ta'ala jawab, setakat nak jadi tak ada ayah tak ada masalah, sebab Allah ni kalau nak buat macam tu dengan dia kata kun fayakun. So malaikat pun lagu tu juga Allah Ta'ala kata kun fayakun. Uzair pun lagu tu juga Allah Ta'ala kata kun fayakun. Tidak ada alasan untuk seorang tu nak kata Allah memiliki anak dengan benda-benda keajaiban yang berlaku kepada Nabi Isa, kerana Allah tak perlu kepada anak pun untuk dia cipta Nabi Isa. Dia boleh saja mencipta Nabi Adam alaihi salam tanpa ayah dan tanpa ibu. So ayat ini secara tidak langsung menjawab tohmahan dan alasan, menjawab hujjah kenapa orang-orang menganggap Nabi Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, malaikat anak Tuhan, kerana mereka tunduk dan patuh kepada Tuhan.
Tunduk dan patuh bukan tanda dia anak Allah ni. Kalau nak jadikan sesuatu, dia kata kun fayakun. Perkataan badi' di sini dalam ayat ni ada satu perkataan yang kita boleh ambil sebagai satu tadabbur dia. Perkataan badi'us samawati wal ard, dalam tafsir, dalam terjemahan dia sebut apa? Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalimah badi', badi' ni apa beza dengan khaliq? Khaliq ni pencipta. Al-khaliq, khalaqas samawati wal ard. Khaliq, khalaq, menciptakan. Badi' menciptakan. Apa beza mencipta khaliq dengan mencipta badi'? Dua-duanya maksud menciptakan. Allah ni dia memperkenalkan diri dia kepada kita kan. So dalam ayat ni Allah perkenalkan diri dia dengan badi'us samawati wal ard. Apa maksud badi'? Badi' ni tuan-tuan pernah dengar kalimah bid'ah? Bila sebut bid'ah pernah dengar. Kalimah bid'ah dengan badi' ni sama. Root word dia ba-da-ain. Ba-dal-ain. Bada'a. Daripada kalimah bada'a ni jadi bid'ah. Daripada kalimah bada'a ni jadi badi'. Apa maksud bada'a dan badi'? Menciptakan sesuatu tanpa ada contoh yang sebelumnya. Itu maksud badi'. Maknanya bila Allah buat langit dan bumi ni, tuan-tuan carilah seluruh alam semesta, tidak akan ada contoh yang semisal dengan bumi ni. Orang pergi cari planet berbilion-bilion dah mereka cerak dengan teleskop nak tengok mana ada bintang serupa dengan bumi ni, tak akan jumpa. Pasal apa? Allah Ta'ala kata dia cipta langit dan bumi tanpa ada contoh yang sama pun dengannya sebelumnya. Bumi dan langit yang kita diami ni tidak ada contoh sepertinya sebelumnya. Sebab apa? Allah dia kata badi'us samawati wal ard. Dialah pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya pada langit dan juga bumi. Ini kalimah badi'. Daripada kalimah ni juga keluar perkataan bid'ah. Kenapa bid'ah tu disebut bid'ah? Sebab bid'ah ni adalah amalan yang dicipta dalam agama tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh di sini maknanya Nabi tak pernah buat, sahabat pun tak pernah buat, orang-orang yang terbaik generasi tak pernah buat. Tiba-tiba dari zaman dia tu muncul amalan tersebut. Lalu amalan tu diada-adakan, direka, dicipta, jadilah dia bid'ah. Kalimah sama, badi'us samawati wal ard. Maka dalam ayat ini kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang maha agung, yang tidak perlu ada contoh sebelum daripadanya, dan dialah yang menciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Hari ini kita tengok pada ciptaan Allah, banyak orang ambil sebagai contoh nak cipta ciptaan-ciptaan yang hebat dalam rekaan manusia. Bila ada jet, super jet lah kita kata, nak buat jet pejuang ni laju, dia kena ada lubang angin dia dan sebagainya. Bila kita tengok, rupa-rupanya Allah dah cipta dah sepertinya. Burung helang ni bila dia nak turun, kalau dalam keadaan biasa, mungkin kelajuan yang boleh dicapai oleh burung helang ni lebih kurang 200 km sejam. Kalau tak biasa, kita ni menjunam dalam keadaan tersebut, boleh pecah paru-paru. Kita punya paru-paru ni, batu nak naik atas tu dia kena ada suit dia. Graviti dia akan jadi tinggi bila menjunam dalam keadaan laju.
Tapi Allah menciptakan ada lubang udara dekat paruh dia tu, ada lubang udara. Orang kaji, rupa-rupanya lubang ni lah yang menyebabkan udara tu boleh masuk di sehingga dia ni boleh selamat dalam junaman, tujung udara. Hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Orang ambil konsep tu untuk buat jet pejuang. Allah ni dia cipta, kita buat jet, tiru burung Allah. Allah buat burung, dia tiru siapa? Badi'. Allah, kita buat jet, tiru burung. Tengok B bahak pesawat pengebom tu, B-52 ke, stealth tu, dia punya sayap kita tengok macam burung layang-layang. Manusia buat tiru burung layang-layang Allah. Allah buat tiru siapa? Badi'. Ni istilah badi' ni. Kita buat tiru Allah, kita buat tiru Allah. Allah buat tiru siapa? Tak ada. Badi'us samawati wal ard. Bila kita belajar lafaz-lafaz macam ni, bertambah keimanan kita bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah menambahkan keimanan kita kepada Dia dan menjadikan kita lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung ayat 118 pada besok hari ni. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.